Astaghfirullahalazim. 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 Ya? Betul kan? Dengan spek ngapa semua nak sangkut sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين نوينا التعلم والتعلم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sidang jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Dah sebulan kita tak jumpa. Dua siri kita sangkut ya. Yang pertama saya di Periksin ada kursus guru takmir. Jadi hadirlah. Kemudian yang kedua tu ada hal-hal lain. Jadi sebulan lah tak jumpa. Alhamdulillah hari ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapatlah kita bertemu pada malam ini untuk meneruskan kuliah maghrib kita dengan kitab Al-Azkar insya-Allah. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dalam suasana yang diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, aman damai dengan cuaca yang elok pada hari ini. Cumanya mungkin ada yang kurang tidur ni, cari dua ni. Kurang tidur ya. Pertama dengan PRU kita, yang kedua sambung pula dengan apa tu, dengan World Cup pula. Aduh, jadi agak-agak lah kan, mana-mana yang patut tu buatlah yang patut, yang mana yang yang aulawiyat itu ialah priority, mana nak didahulukan kan? Jadi kita kena mahirlah ataupun tahu mana nak didahulukan. Tentulah kita semua arif tentang perkara ini. Yang nak dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Ataupun yang tak perlu itu ditinggalkan. Baik, sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, maka apapun kita tetap meneruskan kerja-kerja amal, kerja-kerja kebajikan, kerja-kerja ibadah, apatah lagi perkara yang wajib kita buat, yang patut, yang wajib kita tunai, dan juga disokong dengan perkara yang sunat, perkara fadail. Fadail itu daripada fadilat, daripada kerja-kerja yang baik. Fadail itu amalan-amalan yang baik yang dituntut, yang elok dilakukan. Itu fadail. Dan apa yang kita baca ataupun kita ikuti selama ini melalui kitab ini adalah kebanyakannya itu adalah fadail, perkara yang elok kita buat. Yang elok, seelok-eloknya kita buat. Dan jangan tinggal. Perkara yang elok tu rugi kalau ditinggal. Dan memang tak berdosa sebab dia bukan satu yang wajib. Tapi kalau kita buat itu, bertambah baiklah kita, bertambah eloklah kita, menjadi kita seorang insan yang taqarrub ila Allah, yang dekat dengan Allah dalam apa keadaan sekalipun, baik masa siang ataupun malam, pagi ataupun petang dan sebagainya. Dalam keadaan sesak ataupun sibuk kita, ataupun keadaan tenang kita, semuanya ada
amalan-amalan yang boleh kita lakukan. Dan semuanya itu melengkapkan kita menjadi seorang insan yang elok, yang sempurna dan untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masa yang ada kepada kita ini, masa-masa yang diberi, yang dikurniakan oleh Allah pada kita ini, 24 jam ini adalah untuk kita guna, pakai, untuk kita munafaatkan. Sebab itu dia kata tadi, kita mengerjakan sesuatu yang bermunafaat, yang berfaedah. Yang berfaedah. Faedah itu kembali pada kita dan juga kepada sekeliling kita lah, khusus untuk kita sendiri. Sebab itu kalau kita berdoa pun, doa untuk diri kita dahulu. Sebelum nak doa untuk orang lain, doa untuk diri sendiri dahulu. Itu penting. Kerana di masa akan datang, khususnya selepas kematian kita, kita kena urus sendiri diri kita. Maksudnya apa yang kita bekalkan, itu sajalah yang ada. Sebab itu dulukan diri kita. Jangan kita tinggalkan diri kita, kita doa untuk orang lain. Lepas tu kalau kita doa pun, Allahumma ghfirli zunubi. Mulakan dengan itu dulu. Kemudian baru ibu bapa, wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kemudian baru wali jami'il muslimin wal muslimat. Nampak? Jadi kita dulu diri kita, ibu bapa, kemudian seluruh muslimin dan muslimat. Jadi kita punya tertib itu cantik sangat. Tertib itu. Dulukan diri. Kalau kita nak berdoa, nak apa. Jadi begitu juga dengan apa-apa yang telah kita selidiki, yang kita baca, yang kita ikuti daripada kitab Al-Azkar ini pun adalah untuk diri kita. Baik, mari kita sambung apa yang kita tinggal tadi, iaitu pada perkara ingat banyak ni. Ya, muka surat 40 kan? Muka surat 40. Kita berhenti pada perkara 39. Perkara 39 itu kita berhenti di situ 12 hari bulan. Ikut catatan saya. Pada bulan 10. Sekarang dah habis, betul lah, sebulan kita tak jumpa. Baik. Jadi perkara 40, muka surat 40. Perkara 40, muka surat pun 40. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain. Amin. Perkara 40 ini kami riwayatkan juga di dalam kitab tersebut daripada Aisyah radhiyallahu an, iaitu kitab Ibnu Sunni, sambungan daripada perkara 39 itu dalam kitab Ibnu Sunni. Maka di perkara 40 dia kata kami riwayat juga dalam kitab tersebut. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu 'inda raddillahi ta'ala ruhahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir illa ghafarallahu ta'ala lahu zunubahu walau kanat mithla zabadil bahri." Baik, apa artinya? Ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba yaqul, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan rohnya, dia mengucapkan, ma min 'abdin yaqulu 'inda raddillahi ta'ala. Raddillah itu Allah kembalikan roh. Maksudnya selepas kita tidur. Masa kita tidur, roh tu tak tahu ke mana. Jasad kita terbaring, tapi roh kita di mana? Jadi sudah diangkat ataupun sudah terkeluar daripada jasad kita. Walaupun kita bernafas, naik turun, jantung kita berdegup, berdenyut dan sebagainya. Tapi rohnya akan dikembalikan oleh Allah apabila kita sedar. Bila kita tersedar daripada tidur, roh itu pun kembali. Jadi sini dia kata, tidaklah seorang hamba ketika Allah mengembalikan rohnya, seolah-olah roh dah keluar sekejap sepanjang kita tidur. Jadi bila dah kembali itu, kenalah mengucap ataupun maksud kena sebut sesuatu. Apa yang kita patut sebut? Iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa
lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cepat-cepat kita mengucap. Dan la ilaha illallah ni adalah kita mengucap ataupun menyebut la ilaha, bertahlil kita. La ilaha illallah. Dia bertahlil. La ilaha illallah. Apabila kita sedar. Itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iaitu dia Tuhan yang patut disembah. Dia Tuhan yang patut disembah. Yang tidak la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah sepatutnya. Ya, tidak ada Tuhan yang disembah, la ilaha, tidak ada Tuhan yang patut disembah illallah, melainkan Allah. Itu. Terjemahan ni macam mana bunyi? Dia Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Tiada Tuhan tu bukan dia Tuhan. Tiada Tuhan yang patut disembah. Terjemah dia tu sebenarnya tiada. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah semata-mata. Yang tiada sekutu, la syarikalah, tiada sekutu. Maksudnya selain daripada Allah tu bukan Tuhan lah, la syarikalah. Lahul mulk, baginya, miliknya segala kerajaan. Walahul hamd, dan juga baginya segala puji. Segala kerajaan, al-mulk. Kan? Jadi kerajaan ni sekarang kita pun tengah tak ada kerajaan ni. Kan? Dah 2-3 hari dah tak ada kerajaan, tapi Allah ada kerajaan. Jadi oleh itu kena minta ke Allah lah. Sebab Allah punya kerajaan ni lebih besar. Seluruh alam ni, ya, Allah punya, lahul mulk. Itu kerajaan Allah. Jadi kerajaan manusia ini macam itulah. Sekejap ada, sekejap tak ada. Sekejap Allah kurnia, sekejap Allah tarik. Ada masa Allah bagi, ada masa Allah tarik. Kerana Allah tu yang segala-galanya kerajaan. Jadi kerajaan kecil-kecil ni kena tunduk pada Allah. Kena tunduk pada Allah. Sebab kerajaan yang paling hebat, yang tak tergugat, kerajaan yang tidak tergugat, kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu lahul mulk. Muluk. Malik, muluk, segala kerajaan. Baik, ala kulli hal, apapun kembalilah kepada Allah, kerana Allah memerhati makhluknya ini, manusia. Apa yang sedang berlaku ke atas hamba-hambanya ini, Allah mengetahui. Siapa yang nak minta kepadanya, minta pada Allah. Minta pada Allah. Sebab kerajaan ini milik Allah. Allah beri pada mereka yang dia kehendaki, dan Allah tarik daripada mereka yang dia kehendaki. Kan? Baik. Jadi kerajaan Allah, itu dia katakan sini, apabila kita bangun tidur, mengucap tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, lahul mulk, baginya kerajaan, walahul hamd, dan baginya segala puji-pujian. Puji-puji Allah. Allah tu kena dipuji, kerana Allah memberi segala-galanya kepada insan, kepada makhluknya. Maka kita kena bersyukur dengan memuji Allah. Walahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan baginya segala puji, dan di atas segala sesuatu dia maha kuasa. Maha kuasa tu. Jadi kalau kita lupa pada Allah, inilah jadinya kita tak tahu ke mana terumat ambing, kan. Jadi itu kembali pada Allah. Sekejap ya Allah boleh bantu, sekejap saja Allah boleh selesaikan. Kerana dia nak tunggu siapa nak minta. Kalau tak minta, dia biarkan. Tak minta, biarlah. Macam anak-anak dengan ayah lah, dengan ibu bapa. Anak ayah tu tak tahu apa yang dia nak, tak minta, diam je. Tak adalah bagi apa-apa dekat anak tu. Kan? Jadi kalau dia rasa perlu, dia berhajat, minta. Ya, nak duit. Dia bagilah. Hamba Allah dengan Allah juga begitu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah petunjuk kepada kami. Kan? Mana yang baik, permudahkanlah. Mana yang buruk, jauhkanlah daripada kami. Kan? Jadi itulah Allah yang menentukan segala-galanya.
Baik, ala kulli hal, apapun bila kita bangun tidur jangan lupa bertahlil begitu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pendek saja. Cuma kita dah lazim lah. Lepas salat tu 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali setiap maghrib dan subuh. Lalu kita baca dah 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca itu. InsyaAllah ini adalah yang ditunjuk ataupun yang disebut oleh Nabi SAW dan diriwayatkan daripada isteri baginda daripada Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Kita beralih pada 41. 41 ini ialah kami meriwayatkan juga dalam kitab tersebut. Kitab Ibn Sunni juga. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yantabihu min naumihi fayaqul alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqazah alhamdulillahilladzi ba'athani saliman sawiyan ashhadu anna allaha yuhyil maut wa huwa ala kulli syai'in qadir illa qala Allah taala sadaqa 'abdi." Ya. Ini hadis Nabi riwayat oleh daripada Abu Hurairah, iaitu ma min rajulin, tidaklah seorang bangun daripada tidurnya, yang tabihu min naumihi, daripada tidurnya, fayaqul alhamdulillah. Tadi dia tahlil la ilaha illallah, yakni dia bertahmid alhamdulillah, ya. Alhamdulillahilladzi khalaqan naum, iaitu segala puji bagi Allah yang telah menciptakan tidur dan bangun. Wal yaqazah, tidur dan bangun itu ciptaan Allah, kan? Anugerah Allah. Ada orang boleh tidur nyenyak, tidur letak saja kepala, sekejap saja dia boleh nyenyak tidur. Tapi ada orang tak boleh tidur, pusing kanan, pusing kiri, kan? Kaki bergodek-godek, macam-macam cara dia nak lelapkan mata dia, tapi sampai sudah tak dapat tidur. Tapi kalau duduk dengan World Cup ni mungkin dia tak tidur lah, kan? Yang tu memang dia tak tidur. Sebenarnya dia boleh tidur, tapi dia paksa mata dia supaya jangan tidur, nak tengok bola. Kalau 2 hari 3 hari lepas sebab nak tengok PRU, tapi kali ini dia nak tengok benda lain pula. Tak apalah. Jadi apapun, soal tidur ini anugerah Allah. Maka kalau patut tidur, tidur. Sebab itu dalam surah surah An-Naba, yang dijadikan malam itu waja'alna syamsa wal jadikan malam itu waja'alna laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha, kan? Waja'alna laila libasa, kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Jadi maksudnya tidur. Maka gelap itu dah menjadi pakaian kita. Tidurlah. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan jadikan siang itu untuk ma'ash, untuk kehidupan, untuk bekerja, untuk mencari rezeki, untuk mencari nafkah, untuk mencari kehidupan, ma'ash. Jadi malam itu tidur, siang itu cari kehidupan. Tapi kalau sebaliknya, tak teratur lah, tak teratur, tak ikut tertib lah, kan? Baik. Jadi nature ataupun semula jadi, fitrah yang Allah jadi itu cantik. Kalau malam tu, kalau tak ada apa-apa urusan lah, tak jaga orang sakit, tak ada apa emergency, tak ada apa yang nak membuatkan kita nak mencelik, menjaga malam, tidur je. Kan? Lepas solat Isya, agak-agak patut, rehat-rehat sekejap, mengaji ke apa patut, tidur. Esok pagi nak bangun pula, sebab ma'ash. Esok pagi ma'ash. Malam ni pakai, malam gelap itu untuk dipakai, untuk tidur lah maksudnya. Baik. Jadi balik pada hadis ini, alhamdulillahilladzi khalaqan naum. Puji-puji bagi Allah, segala puji bagi Allah menciptakan tidur. Ya, Allah yang menciptakan tidur. Wal yaqazah, yaqazah itu bangun, wake up, yaqazah.
Allah yang ciptakan tidur, Allah yang ciptakan bangun kita. Kemudian alhamdulillahilladzi ba'atsani saliman sawiyya, iaitu bagi Allah yang telah menghidupkan dengan sihat dan selamat. Ba'atsani saliman sawiyya. Segala puji, alhamdulillah. Sini banyak alhamdulillah, tahmid, alhamdulillah. Tadi puji kerana Allah ciptakan tidur dan bangun. Ini puji pula kerana Allah menghidupkan dan dengan sihat dan selamat. Saliman, selamat. Dahlah, tadi tidur dah puas lah, dengan mimpi bagai kan. Lepas tu bangun pagi, sihat pula, bernafas elok, bangun pun elok, tak huyung hayang. Ada orang bangun tidur terhoyong hayang, nak kena pegang dinding, nak kena pegang apa, sebab pening. Itu dia tak sihat. Kalau bangun tidur pening-pening, pusing-pusing kepala, tu tak sihat, artinya tak saliman. Jadi kalau kita bangun tidur dalam keadaan sihat, terus bangun, angkat tangan, depa tangan, pusing tangan untuk perjalanan darah, mata pun celik elok, buka lampu cerah semua nampak keliling, nak masuk bilik air pun tak ada terhoyong hayang, jadi saliman sawiyya. Puji-puji bagi Allah, dahlah bangun kita daripada tidur, bangun pula dalam keadaan selamat. Ada juga orang bangun tak selamat. Itu bagus juga bangun, bagus juga selamat. Ada orang tidur tak bangun-bangun, itu satu hal lagi, tak sempat nak mengucap dah, tak sempat nak puji Allah dah. Dia puji Allah sebelum tidur tadi je, malam tadi, siang ni tak bangun dah. Maka apa yang dia ucap malam tadi, itulah yang terakhir, the last moment dia di dunia, masa nak bismillah tidur malam tadi. Sebab paginya dia dah tak bangun, dia tak ada puji-puji apa lagi dah. Jadi masa tu putuslah segala-galanya. In qata'a amalahu illa salas, terputuslah dia melainkan tiga, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Tiga tu saja yang dia bawa pergi. Pagi tu dia dah tak bangun dah. Baik. Jadi kalau kita yang masih boleh bangun ni, inilah dia, kena puji. Alhamdulillahilladzi ba'atsani saliman sawiyya. Ya. Dan seterusnya, kemudian mengucap, asyhadu annallaha yuhyil maut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iaitu bahawa aku bersaksi, asyhadu annallah, sesungguhnya bahawa Allah adalah zat yang menghidupkan, yuhyil maut, yang menghidupkan segenap yang mati, yuhyil maut. Jadi di antara pagi itu, tengok, Allah lah yang menentukan, yuhyil maut, yang menghidupkan yang mati malam tadi, ataupun seterus tak hidup-hidup selepasnya. Jadi puji, kita bersaksi, annallaha yuhyil maut wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu maha kuasa. Jadi tak ada siapa yang paksa Allah, kerana wa huwa ala kulli syai'in qadir, kerana kudrah Allah, Allah itu qadir, dialah maha berkuasa. Jadi kita tidur, sebab tu masa nak tidur itu kena siap-siap dah, baca dah. Lepas tu nanti kita jumpa muka surat yang seterusnya, bagaimana kita nak tidur itu kena bismi rabbikal, ya, kita kena sebut bismi rabbik, dengan nama Allah, dengan nama Tuhan, dengan nama Tuhan, ya. Adha'tu jambi, aku letak badan aku, faghfirli zunubi, dan ampunkanlah aku. Masa nak tidur tu, masa tu bismika rabbi, dengan nama engkau wahai Tuhanku. Wada'tu jambi, aku letak badan aku ataupun rusuk aku letak ni, nak baring ni. Faghfirli zunubi, maka ampunkanlah dosaku. Masa nak tidur tu minta ampun siap-siap dah, takut besok tak bangun dah. Tak sempat nak minta ampun, tak sempat nak beristighfar. Berarti, maka sebab itu di sana bila kita dah dapat bangun, tasyahud, kita asyhadu annallaha yuhyil maut wa huwa ala kulli syai'in qadir, kerana dialah berkuasa di atas segala sesuatu.
Maka seterusnya, illa qala Allah Ta'ala. Ini cerita seterusnya yang kita patut baca tadi ini. Yang tahmid dan asyhadu an la, daripada alhamdulillahilladzi khalaqan nawma wal yaqazah, alhamdulillahilladzi ba'athani saliman sawiyya, asyhadu anna Allah yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang kita baca. Ini illa ni nak cerita saja. Nak cerita riwayat ini, kata Nabi, siapa yang baca itu semua tadi ni, illa melainkan, sekarang kita ma tu dia menafikan dan dia isbatkan di ujung ni. Kemudian illa. Ma tu cerita-cerita tadi ni, seorang lelaki yang bangun tidur, baca-baca yang semua tadi, illa qala Allah Ta'ala, sadaqa abdi, benarlah hamba aku. Jadi Allah nak confirm saja. Allah nak confirm ataupun nak sahkan, sadaqa abdi. Allah akan menyatakan. Tapi kita tak dengar lah. Kita tak dengar. Tapi Nabi yang melaporkan, Nabi yang memberitahu. Siapa yang baca tadi? Alhamdulillahilladzi khalaqan nawma wal yaqazah. Alhamdulillahilladzi ba'athani saliman wa sawiyya. Asyhadu anna Allah yuhyil wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah akan sebut pada manusia itu, lelaki itu tadi, sadaqa abdi, benarlah hamba aku ini. Jadi Allah endorse. Sadaqa abdi itu Allah endorse. Allah membenarkan apa yang kita sebut tadi. Jadi apabila Allah sebut begitu, sudah tentulah Allah redha lah apa yang kita sebut. Sadaqa abdi. Allah akan, hamba-Ku ini telah berkata benar. Hamba-Ku ini telah berkata benar. Jadi itu yang kita nak. Bila Allah endorse apa yang kita kata itu, Allah kata benar, selari dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, maka kitalah hamba-Nya yang dia redha. Redha. Sepanjang hari itu kita elok aja. Kita bangun pagi, Allah pula sadaqa abdi, benarlah apa yang dia kata-kata tadi. Maka bangunlah lepas itu, solat subuh ke, tahajud ke, kemudian terbit matahari, buatlah gerak kerja kita seharian. Apa yang patut, apa kerja yang kita buat, teruskanlah. Kerana kita dah, Allah dah membenarkan kita. Sadaqa abdi. Baik. Jadi ini semua adalah bacaan-bacaan ataupun ucapan-ucapan yang patutnya kita sebagai hamba Allah untuk menyatakan kehambaan kita kepada Allah, pengakuan kita kepada Allah, puji-puji kita pada Allah, kan? Kita membesarkan, mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi segalanya kepada kita. Apa yang Allah tak beri pada kita. Sebab itu kalau kita baca surah Al-Fatihah, Allah Maha Pengasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. 17 kali kita baca sebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian ulang lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ulang lagi kan. Jadi menyatakan bahawa kita berikrar Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Jadi Rahman dan Rahim Allah, kasih dan sayang Allah, pemurahnya Allah pada kita itu tak terkira. Maka apabila kadang-kadang tertentu bangun tidur khususnya, maka kita kena puji Allah balik. Kena puji Allah, kerana Allah itu Maha Pengasih. Sebab itu ada satu pendakwah di negara kita ni yang selalu duduk derma, tolong-tolong sana sini kan. Selalunya bila jumpa orang yang dia tolong tu, macam mana susah sekalipun, dia kata Allah sayang kita, Allah sayang kita, Allah kasih kita. Macam mana pun kita ni musibah macam mana pun, Allah tetap sayang kita. Kembali pada Allah itu berarti kembali kepada asal kita. Kembali kita, sebab kita tu dicipta oleh Allah. Nak kembali ke mana lagi? Kita kembali pada Allah, kan? Kepada Allah lah kembali kita. Maka sebelum kita betul-betul kembali, maka doa-doa kita tasbih, kita tahmid, kita takbir, kita tahlil. Sebab itu dituntut, disunatkan kita bertasbih, tahmid dan takbir 33 kan? Kerana nak menyatakan ikrar kita tu, Allah itu maha suci Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 perkara itu pun sudah menyatakan bahawa kita memulia, memuji, mentasbih, mensucikan Allah. Kerana pemberian Allah tadi, Ar-Rahman, Ar-Rahim tu. Baik, ala kulli hal, saya teringat satu perkara. Soal kita beribadah kepada Allah ni, khususnya salat, sembahyang ini. Sembahyang ini, baru ni saya kursus, dapat satu info, iaitu satu kajian nak share. Kajian menyebutkan tentang solat 5 waktu. Sehari semalam 5 waktu ni, satu indeks yang dikaji, adakah cukup 5 waktu tu sepenuh-penuhnya daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Dalam kajian itu, dia guna sampel lah. Dia pergi guna sampel dalam beberapa ratus orang, kemudian dia tanda lah. Yang 5 waktu cukup, yang tak cukup 5, 4 waktu saja. Ada yang 3 waktu saja, ada 2 saja, ada 1 waktu saja, ada yang tak solat langsung. Jadi daripada dapatan kajian itu, 38% 38% daripada 500 orang lah dia kaji, 38% sahaja yang cukup 5 waktu sehari semalam. Sehari semalam 5 waktu tu yang cukup genap dalam kajian itu hanya 38%. Lebihnya tak cukup, sama ada 4 atau 3 atau 2 waktu. Yang 4 tu tak tahulah waktu mana, yang apa waktu yang dia tercicir, subuh ke isyak ke, kan? Kalau 3 waktu tu apa solat yang dicicir, kan? Dan sebagainya. Jadi di sini menunjukkan bahawa insan ni tak berapa ambil berat soal solat ini. 60, kalau 38% yang cukup, berarti yang tak cukup 5 waktu tu lagi berapa? 62%. 60 lebih peratus yang tak cukup 5 waktu. Jadi di mana yang dia nak memuji Allah, dia nak bersyukur kepada Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim tadi. Di mana Allah nak turunkan rahmatnya, di mana Allah nak turunkan rahmat. Kerana bersyukur pada Allah itu berarti Allah nak tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. La in syakartum, sekiranya kamu bersyukur, la azidannakum, aku akan tambah. Wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu kufur akan nikmat aku akan ingat azab aku sangatlah pedih. Jadi azab Allah itu sama ada di dunia lagi, apatah lagi di akhirat, kan? Kalau di dunia ini, macam mana kita nak capai satu kehidupan, satu masyarakat ataupun satu negara yang aman, damai, yang mendapat rahmat, yang dikatakan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun tayyibatun, satu negara yang tayyibah, yang aman, sejahtera, cemerlang, gemilang dan sebagainya, kan? Tayyibah itu yang baik, yang sempurna. Wa rabbun ghafur, dan mendapat pengampunan daripada Allah. Mendapat pengampunan daripada Allah itu kerana kita kena syukur kepada Allah. Ingat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah dan surah Al-Fatihah itu, bahawa kita kena bersyukur dan Allah akan turun segala rahmat dan nikmatnya kepada kita, kan? Tapi kalau kurang perkaranya, kalau solat pun macam 5 waktu tak cukup, hanya 4 atau 3 sebagainya, jadi banyak itulah yang rahmat Allah akan turun, ya? Baik, jadi apapun Allah tetap kasih. Macam mana hamba dia tak syukur pada Allah pun, Allah tetap kasih. Matahari tetap terbit pagi-pagi pukul 6.59, 6.58 matahari terbit, syuruk, dah habis waktu subuh, terbit matahari. Allah tak pernah dendam. Allah tak dendam dengan hambanya.
Kalau Allah dendam, Allah tak akan terbit lagi matahari. Kerana kamu sembahyang tak cukup. Macam mana tu? Allah denda kita? Tak mungkin. Maksudnya, bukan begitu sifat Allah pengasih dan penyayang ini. Manusia tak solat, tak cukup solat pun, Allah terbit juga matahari. Kan? Untuk cahaya, untuk keperluan manusia dan haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Matahari sangat diperlukan. Allah terbit mengikut waktu. Tak pernah miss. Terbenamnya matahari, masuk maghrib, terbenam. Terbit pula bulan. Bulan pun ada keperluannya. Keindahan, kecantikan malam. Ya, bulan purnama yang membuatkan kita nak puasa bid, yaumul putih, hari putih. Hari 13, 14 dan 15. Nak bergantung pada bulan. Nak tahu bulan terang, bulan tak terang, bulan sabit. Perlu bulan. Nak masuk bulan Ramadan, kena tengok bulan. Anak bulan, Syawal. Nak tengok anak bulan, sumu. Ya, li ru'yatihim. Ya, puasalah kamu dengan ru'yah. Waftiru li ru'yah. Dan berpuasa dan berayalah kamu dengan ru'yah. Nak tengok bulan. Baik. Jadi Allah tak pernah dendam. Walaupun manusia, hamba-hambanya ni tak bersyukur padanya. Tengok kasih dah Allah. Allah sayang pada hambanya. Tak cukup salat pun Allah bagi kat matahari. Bagi juga bulan. Yang lain-lain tak usah cerita lah, hujan. Sampai masa Allah beri ke hujan. Kerana keperluan manusia perlu pada air. Kan? Dalam surah Waqi'ah. Apa tu? Li ashabul yamin. Kan? Ma ashabul shimal wa ma ashabul shimal. Ya. Fi sidrin makhdud wa talhim mandud wa zillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin maqtu'ah wa fakihatin kathirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah, dalam surah Waqi'ah. Wa ma'im maskub dan sebagainya. Wa fakihatin kathirah, buah-buahan. Itu semua nak cerita ya pasal ahli-ahli syurga dan sebagainya. Tapi di dunia ini Allah bagi juga air untuk manusia dan sebagainya. Baik, jadi sidang jamaah sekalian. Jadi itu yang ke-41, maka bacalah doa ini ataupun zikir ini apabila bangun tidur. Ma min rajulin yantabihu min naumihi, bila seorang lelaki bangun daripada tidurnya, fayaqul, maka katakanlah, alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqazah, alhamdulillahilladzi ba'athani saliman sawiyya, asyhadu anna Allah yuhyil maut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah akan sebut sadaqa abdi. Yang kita tak dengar tapi Nabi sebut. Nabi beritahu kat kita bahawa bila kita sebut yang tadi, Allah mengatakan benarlah hamba-Ku. Allah endorse bahawa hamba itu benar. Baik, akhir sekali sebelum kita tamat perkara 42 ini, kami meriwayatkan juga dalam kitab tersebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kana Rasulullah SAW idza habba minal laili kabbaru 10 wa hamida 10 wa qala subhanallah wa bihamdihi 10 wa qala subhanal malikal quddus 10 wastaghfara 10 wa halala 10 thumma qala Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah 10 thumma yaftatihu as-salah. Satu lagi yang Nabi ajar pada kita, apa nak disebut. Jika malam telah tiba, kana Rasulullah SAW idza habba minal lail, bila telah tiba malam, beliau bertakbir 10 kali. Ya, kabbaru 10, Nabi bertakbir 10 itu 10. Wa hamida 10, Nabi bertahmid alhamdulillah sebanyak 10 kali. Wa qala subhanallah bihamdihi 10, dan Nabi menyebut maha suci Allah, aku memujinya 10 kali. Wa qala, kemudian Nabi membaca subhanal malikal quddus 10 kali. Kemudian wastaghfara 10, Nabi jebut beristighfar 10 kali. Summa qala Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya. Ujung-ujung sekali Nabi kata ya Allah. Ya, setelah itu Nabi mengucap apa? Iaitu ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesempitan di dunia. Dhiq itu sempit, ad-dunya. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah.
Jadi Nabi apabila bangun tidur, ya, Nabi bertakbir 10 kali, tahmid 10 kali, subhanallah dan tahmid 10 kali. Kemudian Nabi sebut lagi subhanal malikal quddus 10 kali, kemudian istighfar 10 kali, bertahlil 10 kali. Dan semua tu 10 10. Kemudian ujung sekali Nabi menyebut ataupun Nabi minta lindung daripada Allah, iaitu daripada kesempitan dunia. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqil qiyamah ashra. Kemudian barulah Nabi memulakan solat, ya. Maksudnya apa sini, iaitu Nabi berdoa yang ujung tu, iaitu sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada kesempitan dunia. Dunia ini sempit, maksudnya kepayahan-kepayahan, ujian-ujian dan sebagainya yang membuatkan rasa sempit. Ada orang bila dia susah, dia bermasalah, rasa sempit sangat. Dunia ni rasa macam sempit. Buat masalah dia penuh dalam kepala dia. Apa masalah tak kira lah. Hutang ke, masalah anak-anak ke, masalah rakan-rakan ke, masalah tempat kerja ke, dan sebagainya. Macam-macam masalah. Sebab tu setengah orang kita tengok dia murung saja. Murung. Itu baik juga dia murung. Ada setengah tu yang sangat drastik, yang sangat di luar dugaan, dia menamatkan riwayat. Menamatkan riwayat dia. Sebab sempitnya dunia ni. Walau dunia begitu luas. Ya. Innallah, sesungguhnya dunia bumi Allah ni wasi'ah. Pergilah ke mana pun. Tapi dia rasa sempit. Maka ini Nabi minta lindung. Nabi minta lindung dengan Allah kesempitan dunia. Maksudnya biar dunia ini Allah beri pada kita seluas-luasnya untuk kita nikmati, untuk kita syukuri, untuk kita merasai dan sebagainya. Dan begitu juga dengan dunia, dengan akhirat. Wadhiqi yaumil qiyamah. Dan juga kesempitan akhirat. Maksud sempit akhirat di sini ialah kepayahan-kepayahan yang ada di akhirat nanti. Peristiwa-peristiwa di akhirat nanti. Nabi minta lindung daripada kesempitan itu. Memang sempit. Kalau amalan tak ada, kalau kurang amalan, akhirat itu begitu luas, terasa sempitnya. Sempit itu kerana tak ada amalan. Di dunia ini pun rasa sempit kerana dia tak menjaga amalan. Solatnya, zikirnya, baca Qurannya, sedekahnya, apa-apa yang baik-baik itu dia tercicir, dia tak buat, maka akan rasa sempit. Sebab itu orang kalau kaya macam mana pun, kalau tak dapat rahmat daripada Allah, tak mendapat rahmat, ya, tak mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah, kaya macam mana pun dia rasa sempit. Sempit. Sebab tu ramai orang kaya pun tak kekal kerana akibat daripada kurang mendapat rahmat, kurang beribadah, kurang amalan, kurang bersyukur dan kurang bersemua-semua tadi tak pernah lakukan. Maka kaya sajalah tapi jiwanya sempit. Kalau nampak luas, rumah luas, kereta luas, semuanya luas, tapi dalam dada itu sempit. Itu yang tak mau. Biarlah terkurang sana sini, tapi dia lapang dada. Betul dia katakan berlapang dada. Lapang dada itu berartinya dia mudah berbicara, mudah berunding, dan approachable, dan mudah didekati, mudah minta nasihat ataupun dinasihat. Kerana dia lapang dada. Lepas tu kita selalu sebut kalau nak berbalah, kalau nak berunding, nak bermusyarat, tuan-tuan dan perempuan, marilah kita berlapang dada. Nampak? Apa maksud lapang dada itu? Kerana kita mudah diurus. Kita mudah diurus dan kita mudah mengurus orang lain dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan di sini Nabi berdoa siap-siap dah supaya sempit dunia ini bukan maksud dunia anu sempit, tapi jiwa kita yang sempit, roh kita yang sempit, pikiran kita yang sempit, dada kita yang sempit. Begitu juga di akhirat, janganlah minta lindung daripada kesempitan hari kiamat, kerana kiamat itu segala-galanya akan nampak sempit kalau amalannya kurang. Baik. Jadi begitulah tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Ini disebut habba ni iaitu bangun daripada tidur. Ya, iaitu idza habba minal lail kabbaru ashra. Apabila bangun daripada ini semua zikir-zikir apabila bangun tidur. Jadi kita ni bila bangun tidur ni perlu mempunyai suatu keadaan jiwa, hati kita dan sebagainya, fikiran kita perlu mempunyai satu kelapangan
yang sangat penting untuk memenuhi sepanjang hari kita sebelum nak tidur pada malam nanti. Jadi kalau ini dapat kita lakukan, insya-Allah Allah akan memberi segala petunjuk, segala rahmat, nikmat dan sebagainya. Apatah lagi kalau Allah kata sadaqu abdi, Allah redha dan endorse apa yang kita buat, apa yang kita baca, apa yang kita zikir, apa yang kita sebut, Allah endorse, Allah sahkan, maka kitalah orangnya yang bahagia pada hari itu dan seterusnya. Wallahu a'lam. Dan insya-Allah. Baiklah. Jadi dengan itu kita tangguh saya di sini untuk sekali lagi kita akan habis perkara 20. InsyaAllah tuan-tuan, semoga yang sedikit kita dapat pada malam ini dapat kita amalkan dan mendapat rahmat daripada Allah, petunjuk daripada Allah, kasih sayang daripada Allah tu penting untuk kita, keluarga kita, anak pinak kita, masyarakat kita, jiran tetangga kita. Dapatlah lagi kalau negara kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, hasil daripada kita yang beramal ini, walaupun kita tak perasan, tak sedar, yang Allah makbulkan amalan kita, mungkin memberi rahmat kepada orang lain, kan, untuk kita dan orang lain. Insya-Allah bersama kita doakan. Wallahu a'lam bissawab. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.